Itu dia serba sedikit laporan ringkas berkenaan dengan pembentukan Kabinet 2022 yang mana kita memperlihatkan 2 timbalan Perdana Menteri, 25 menteri yang menganggotai Kabinet ini. Dan kita nak bawakan perbincangan lebih lanjut bersama dengan panelis kita. Elok kita perkenalkan di sebelah sini. Kita bersama dengan Datuk Zaini Hassan, penganalisis politik juga bekas pengarang kanan Utusan Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Baik, Rina. Datuk, saya percaya daripada selepas pilihan raya umum, panjang perjalanannya sehinggalah kepada pembentukan kerajaan dan juga kabinet ini, Datuk masih lagi meneruskan analisisnya. Dan kita nak mengalukan juga keberadaan tetamu kita yang bersama secara dalam talian, Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali, penganalisis politik dan pensyarah kanan Jabatan Pentadbiran Awam, Fakulti Perniagaan dan juga Ekonomi Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin kita boleh mulakan dengan Datuk. Datuk, tadi ada laporan rangkuman yang diberikan. Saya percaya cakap-cakap berkenaan kabinet ini ramai sekali dah bercerita di mana-mana platform sekalipun. Secara peribadinya ataupun secara mukadimahnya, Datuk, bagaimana pandangan berkenaan dengan pengumuman kabinet yang telah diumumkan ini? Ya, terima kasih Hanif. Saya rasa kita harus menerimalah hakikat bahawa pembentukan kabinet telah berlaku dan kita doakan yang terbaik kepada kabinet ini untuk menghadapi cabaran dalam tempoh 5 tahun akan datang. Jika sampai tempoh 5 tahun akan datanglah. Jadi apa yang penting sekarang ni ialah mereka harus mengotakan apa yang telah dijanjikan kepada rakyat dalam PRU ke-15. Saya rasa itu adalah semua orang mengharapkan. Semalam Hanif, saya menerima satu panggilan telefon daripada satu kampung, daripada seorang sahabat saya yang baik, bekas CEO bank. Beliau adalah bekas CEO bank, kemudian bermusafir balik ke kampung, duduk di kampung. Beliau mengatakan kepada saya, Zaini, apa dah jadi Zaini sekarang ni? Dalam kabinet ni apa dah jadi? Saya ni, orang kampung anggap saya ni educated sikit lah. Dia orang tanya saya apa dia. Saya tak tahu apa dah berlaku sekarang ni. Orang kampung bertanya perkara itu. Apa dah berlaku di peringkat Kuala Lumpur, di peringkat Putrajaya. Jadi kita dalam perbincangan tersebut kita dapat satu kata putuslah. Bahawa apa yang berlaku itulah dia. Walaupun hakikatnya di peringkat semasa kempen, sebelum kempen lagi pelbagai kata-kata telah dihamburkan bagi memastikan rakyat tertanam dalam pemikiran dan akhirnya memberi keputusan di atas kertas undi, tetapi berlaku sebaliknya. Jadi itu adalah sesuatu yang saya rasa sentimen yang berlaku di luar sana. Sentimen berlaku bukan saja di peringkat perbandaran, di peringkat semi bandar, tetapi di peringkat kampung-kampung kita. Di peringkat kampung-kampung juga bercakap tentang perkara itu. Jadi saya rasa kepimpinan baru sekarang haruslah bersedia untuk menghadapi tomahan, persoalan, pertanyaan dan sebagainya. Apabila mereka semasa pilihan raya, mereka membangkah atas dasar yang begitu ikhlas. Persepsi yang sebegitu, begitu ikhlas, tapi kemudian dia menjadi sebaliknya. Itu yang diperkatakan oleh Datuk Zaini sendiri, harus kita menerima seadanya keputusan ini. Kita juga inginkan pandangan daripada doktor juga. Doktor, bagaimana melihat mungkin reaksi, respon ketika ini? Ada nada kemarahannya, ada juga mungkin yang timbul rasa kekecewaan, malah ada juga sebilangan yang merasakan ini adalah kabinet baru yang mampu untuk mentadbir urus negara. Pandangan peribadi doktor pula bagaimana? Ya, terima kasih Hanif dan Rina. Pada saya dalam mana-mana pembentukan kerajaan, terutamanya bila melibatkan kerajaan gabungan, saya sifatkan ini kerajaan gabungan atau koalisi government, dia bukan unity government. Kalau unity government tu kita tidak ada pembangkang. Biasanya dalam pembentukan kerajaan gabungan yang melibatkan banyak komponen parti, kita mesti menjangkakan apa yang akan terjadi ialah aspek pragmatik dan bukannya idealisme. Sebab yang penting daripada pengalaman kita sejak 2018, kita dikenali dengan 2 perkara saja, iaitu YMDB dan juga ketidakstabilan untuk 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Jadi kerajaan ini menerusi pembentukan kabinet. Sebab kabinet ini pada saya adalah satu enjin yang akan memacu kita ke depan.
Dan kriteria yang menjadi ukuran pada Perdana Menteri kita, data belakang perkara yang saya sebutkan tadi, iaitu ketidakstabilan itu, sudah pastinya dia mahu melihat kerajaan ini kerajaan yang akan kekal ataupun mempunyai durability untuk 5 tahun akan datang. Jadi sebab itu pada saya ukuran idea seperti mana yang disebutkan waktu kempen sebelum pilihan raya ini tidak boleh kita jadi ukuran sangat, sebab yang menjadi perkiraan sekarang ini perkara yang lain, dan yang benda besar di hadapan kita ialah soal kejatuhan nilai ringgit, soal kemerisitan ekonomi, soal kos sara hidup. Saya rasa ini yang akan cuba diatasi menerusi kabinet ini. Kita selaku rakyat perlu memberi kepercayaan penuh pada kerajaan ini, sebab apabila kita telah selesai melakukan pilihan raya dan pihak yang telah menang membentuk kerajaan, masing-masing pihak seperti pembangkang perlu redha, perlu menerimalah keputusan ini seperti banyak di negara lain. Tetapi negara kita ni pelik sikit saya lihat. Seperti pihak yang kalah tidak mahu menerima kekalahan. Sebab itu kita ada proses politik berpanjangan yang pada saya merugikan rakyat. Setelah kita melalui proses yang besar menusuk barisan kepimpinan, kita bagi kepercayaan kepada mereka yang menang untuk merajui negara. Kalau mereka tidak mampu, tidak boleh perform, dan kita ada peluang untuk mengubah pada 5 tahun akan datang. Okey, baik. Doktor, mungkin kita nak sambung persoalan kepada Datuk Zaini. Datuk, melihat kepada pengumuman antara yang saya kena tanya juga soalan ini. Ianya membuka kepada ruang pelbagai persepsi selepas pengumuman pembentukan kabinet. Dimulakan mungkin dengan jawatan timbalan Perdana Menteri itu sendiri dan juga jawatan menteri yang diberikan. Kenapa ruang ini diberikan untuk ada kritikan, untuk ada kelopongan tersebut dalam kabinet baru Perdana Menteri yang ke-10 ini? Ya, saya rasa itu semua jelaslah. Apabila you memberi satu kedudukan jawatan timbalan Perdana Menteri kepada seorang yang masih lagi orang kata menghadapi masalah beliau sendiri, masalah perbicaraan di mahkamah dan sebagainya. Walaupun beliau belum lagi didapati bersalah, tetapi proses tersebut telah berjalan. Proses tersebut telah berjalan, dan ini sedikit sebanyak memberi satu orang kata persepsi kepada rakyat. Tidak adakah orang lain lagi yang boleh dilantik menganggotai menduduki jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri berbanding dengan beliau. Jadi saya rasa itu adalah salah satu persoalan yang bukan saja dipersoalkan, bukan saja diperbincangkan, bukan saja diperbahaskan di peringkat negara, tetapi di peringkat dunia sendiri. Kalau kita tengok dalam akhbar-akhbar antarabangsa, mereka telah mula-mula pada peringkat awal apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menang, pujian telah diberikan. Tetapi apabila pelantikan kabinet telah berjalan, kritikan telah diberikan berdasarkan kepada kedudukan tempat kedua tersebut. Pelantikan tersebut. Jadi ini merupakan suatu sebagaimana Prof kata, kita we have to move forward lah. Tetapi walaupun move forward, tetapi dalam politik tetap politik lah. Dalam politik tetap politik, tetapi persepsi rakyat tu masih lagi tertanam dalam pemikiran. Setuju. Jadi dia akan makan masa untuk memulihkannya. Kecuali kalau kerajaan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dapat mengotakan janji-janji manis yang telah dihaburkan semasa pilihan raya. Termasuklah janji-janji orang kata janji-janji manis lah. Tol turun lah, harga minyak turun lah, kereta murah lah dan sebagainya. Saya rasa ini ada janji-janji kepada rakyat. Janji-janji kepada rakyat orang kampung. Adakah mereka boleh terima atau tidak? Tetapi dengan apa yang berlaku sekarang ni, saya rasa side blok pembangkang memainkan peranan yang penting. Saya rasa pembangkang telah menerima hakikat bahawa mereka akan menjadi satu pembangkang yang begitu efektif dalam parlimen kali ini. Jadi kita harus melihat sebagai orang media dan sebagainya, ini adalah peranan kita untuk check and balance apa yang berlaku dan dengan beranilah dengan berani. Saya rasa dalam pemerintahan di bawah kepimpinan Datuk Seri
Anwar Ibrahim dia lebih terbuka dari segi kebebasan bersuara dan sebagainya. Kita harap itu berlaku. Okay. Bila Datuk menyentuh tentang check and balance ini, mungkin kita nak tanyakan juga dengan doktor sendiri, bagaimana doktor melihat kewibawaan Parti Pembangkang ini yang kita melihat Perikatan Nasional bersama dengan Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin akan bersama-sama untuk melakukan semak dan check and balance ini sendiri bagi memastikan prinsip demokrasi berparlimen ini dapat kita teruskan. Ya, ada dua perkara saya nampak di sini. Pertamanya sebab ini pertama kali kita berada dalam situasi hang parlimen, di mana pada saya apabila Yang Pertuan Agong mengukuhkan cadangan supaya diwujudkan kerajaan perpaduan, itu adalah satu big moment dalam sejarah kita. Tetapi malangnya pihak pembangkang dipimpin oleh PN tidak mahu menerima perkara itu. Jadi kita terlepas peluang dalam arti kata untuk mewujudkan apa yang saya sifatkan sebagai truth and reconciliation. Sebab masyarakat kita seperti terbahagi dua. Apabila kita tidak ada mana-mana majoriti yang jelas pada baru-baru ini. Jadi merujuk kepada usaha untuk menjadi check and balance yang efektif. Oleh kerana itu yang telah jadi pilihan. Dan kita percaya mereka dengan bilangan yang ada di parlimen itu dapat mewujudkan apa kita panggil barisan pembangkang yang berbeza dengan sebelum-sebelum ini. Dalam arti kata seharusnya mereka dapat mewujudkan apa yang saya sifatkan sebagai shadow kabinet ataupun kabinet bayangan. Untuk menjadikan perdebatan di parlimen menjadi lebih struktur, ada strukturnya. Kalau tidak kita tengok setakat ini, kalau misal kata isu pertanian, banyak orang boleh terlibat dalam membahaskan pertanian, tapi dia tidak detail. Berbeza kalau kita ada shadow kabinet, yang kita ada menteri bayangan berkenaan dengan pertanian, dia juga dilengkapkan dengan institusi untuk membuat pendidikan dan sebagainya. Kita akan dapati perbahasan lebih berkualiti di parlimen kita akan berlaku. Sekiranya itu kita dapat lakukan. Dan kita check and balance yang baik ni ialah dia efektif. Bukan sekadar menyekat kerajaan berlaku itu dan ini. Tetapi dia datang dengan satu idea lain yang juga boleh pertimbangkan oleh kerajaan untuk dilaksanakan dan seterusnya memberi manfaat pada masyarakat. Kalau sekadar kita melakukan seperti old fashion, seperti lama-lama dulu, di mana hanya ada ketua pembangkang saja, lain-lain itu tidak ada, saya rasa itu bukan satu elemen check and balance yang kita harapkan pada masa ini dan pada masa akan datang. Baik, baik, itu satu penerangan sangat baik berkaitan dengan check and balance. Kabinet bayangan juga yang perlu diberikan perhatian oleh pihak pembangkang di dalam Dewan Rakyat nanti. Okey, kita berehat seketika, perbincangan akan kami terus lanjutkan. Saya percaya berkaitan dengan pembentukan kabinet ini, banyak sekali persoalan yang perlu dijawab, terutamanya pada hari pertama hari ini bermula tugas rasmi dan pada ketika ini juga sedang berlangsung mesyuarat pertama kabinet, mesyuarat khas untuk melihat kepada tata cara bagaimana menjadi menteri di jabatan ataupun menteri masing-masing. Selepas ini kita nak perbincangkan lebih lanjut dengan kehadiran muka-muka baru yang pertama kali menjadi ahli parlimen dan bagaimana pula pembabitan menteri wanita ini dalam kabinet ini. Semuanya selepas ini di Malaysia Hari Ini.